Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam UiTM di hatiku. Nama diberi Nurul Nadiatul Munirah binti Hamzah. Saya merupakan pelajar HKR 221. Jadi, pada hari ini saya akan membincangkan tentang rukun nikah dan juga syarat-syarat sah nikah. Pada asasnya, seperti yang telah dipersetujui oleh jumhur ulama', rukun nikah ada 5 perkara, iaitu pengantin lelaki, iaitu suami, pengantin perempuan, iaitu isteri, wali, 2 orang saksi, ijab dan kabul. Seperti perkara yang terdapat pada rukun nikah seperti yang telah dinyatakan, haruslah memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Mari kita mulakan dengan syarat-syarat sah nikah. Yang pertama ialah syarat-syarat sah nikah pengantin lelaki iaitu suami. Di dalam konteks ini, seorang lelaki itu boleh dijadikan calon suami apabila dia telah memenuhi syarat-syarat seperti yang telah digariskan, iaitu yang pertama ialah beragama Islam, seterusnya nyata calon itu ialah lelaki, bukan mahram dengan calon isteri, lelaki yang diketahui dan tertentu, berkahwin atas kerelaan sendiri dan tidak terpaksa, mengenali wali yang sah di dalam perkahwinan tersebut, mengetahui bahawa calon isteri itu halal untuk dinikahi, tidak mempunyai 4 orang isteri yang sah dalam suatu masa, bukan di dalam ihram umrah atau haji. Seterusnya ialah syarat-syarat sah nikah pengantin perempuan, iaitu isteri. Wanita juga harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut untuk sah dijadikan isteri di dalam sebuah perkahwinan. Yang pertama ialah beragama Islam. Yang kedua, nyata calon itu ialah perempuan dan bukan khunsa. Seterusnya, wanita yang halal dikahwini oleh lelaki tersebut iaitu bukan muhrim. Perempuan yang tertentu, berkahwin atas kerelaan sendiri dan bukan terpaksa, bukan dalam keadaan iddah, jelas statusnya sebagai perempuan yang tidak bersuami, bukan dalam keadaan ihram, haji atau umrah. Yang ketiga ialah syarat sah wali. Islam mewajibkan kepada setiap wanita itu seorang wali yang sah untuk menikahinya sebagai suatu tanda kemuliaan maruah diri dan demi kepentingan masa depannya. Wali memainkan peranan yang cukup penting di dalam kehidupan seseorang wanita itu kerana menjadi wali merupakan sesuatu amanah dan tanggungjawab untuk memastikan wanita yang berada di bawah jagaannya terpelihara, bukan hanya dari segi perkahwinan, tetapi juga dalam soal pemberian nafkah dan nasab umpamanya. Oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa wali bukan hanya boleh dipilih secara membuta tuli, tetapi Islam telah menggariskan panduan yang ketat bagi syarat sah wali. Syarat yang pertama ialah beragama Islam, seorang lelaki, baligh dan berakal, waras, adil dan tidak fasik ketika akad, tidak dalam ihram, bukan seorang safih, dan yang terakhir ialah merdeka dan bukan hamba. Syarat sah yang keempat ialah 2 orang saksi. Peranan saksi juga amat penting di dalam sesebuah pernikahan yang bakal dilangsungkan. Ini kerana saksi merupakan mereka yang bertanggungjawab menjamin kesahihan sesuatu ijab dan kabul. Selain daripada berperanan untuk memberikan penjelasan sekiranya pertelingkahan atau permasalahan berlaku di dalam sesebuah rumah tangga di kemudian hari. Syarat-syarat sah saksi, kehadiran saksi yang juga dapat mengelakkan sebarang fitnah terhadap sesebuah perkahwinan yang dibina. Oleh itu, hanya sebahagian daripada mereka yang layak sahaja yang dibenarkan untuk menjadi saksi menurut Islam. Yang pertama ialah beragama Islam, seterusnya lelaki, baligh, berakal, merdeka, sekurang-kurangnya 2 orang, tahu dan faham kandungan lafaz ijab dan kabul, tidak buta, bisu atau pekak, adil iaitu tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil,
Dan yang terakhir, bukan tertentu yang menjadi wali. Syarat yang kelima ialah lafaz ijab. Ijab merupakan ayat yang dilafazkan oleh wali yang sah sebagai tanda keizinan untuk menikahi seseorang wanita yang berada di bawah tanggungjawabnya kepada pengantin lelaki. Nama penuh pengantin lelaki, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, nama penuh pengantin perempuan, dengan mas kahwinnya sebanyak mas kahwin yang telah dipersetujui tunai. Syarat yang keenam ialah lafaz kabul. Apabila lafaz ijab yang telah disebut dan memenuhi syarat sah seperti yang telah dinyatakan, maka lafaz kabul oleh pengantin lelaki haruslah dijalankan segera seperti aku terima nikah nama penuh pengantin perempuan dengan mas kahwinnya sebanyak yang dipersetujui. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.